Okey, kita sambung kepada tajuk pembesaran kita. Macam mana kita nak memerihalkan pembesaran dan apakah hubungan di antara keserupaan dengan pembesaran. Okey, dalam tajuk pembesaran ni kita kena tahu dua benda. Yang pertama, pusat pembesaran. Pembesaran iaitu P dan faktor skala. Faktor skala kita tulis A. K. Faktor skala kita ialah K. Jadi macam mana nak tentukan pusat pembesaran dengan faktor skala. Okey. Nak cari pusat pembesaran, kita boleh tengok dekat sini. Dekat gambar rajah ni dia ada bagi satu image, objek dan image dia. Gambar rajah yang ada objek dan image dia. Okey. Bila dikatakan pusat pembesaran tu adalah objek tu, image dibesarkan melalui ataupun pada suatu pusat. Maksudnya dia dibesarkan melalui di bawah satu pusat pembesaran. Itu adalah pusat pembesaran. Manakala faktor skala ialah yang menentukan saiz image. Contoh, kalau kata faktor skala dia lebih besar daripada satu, apa berlaku dekat image dia? Faktor skala dia memberi kesan kepada image. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini, formula untuk faktor skala ataupun faktor skala yang kita nak cari adalah kita boleh guna jarak titik sepadan image dari P ataupun pusat pembesaran per dengan jarak titik objek daripada pusat pembesaran. Okey, macam dekat gambar rajah dalam muka surat 138 ni, kita boleh tengok. Kita nak tentukan faktor skala, kita tengok jarak antara pusat dengan satu titik yang sepadan. Contoh kalau kita ambil titik A, objek pada objek titik A, image pun pada titik A. Jadi jarak antara pusat pembesaran dengan titik image, titik A image, berapa nilai dia? Kita perkan dengan jarak ataupun jarak antara pusat pembesaran dengan titik A objek. Macam tu. Jadi PA prime per dengan PA objek. Ataupun kita boleh ambil panjang sisi sepadan. Contoh, kita ambil sisi yang sepadan. Kita ambil sisi yang sepadan, contoh pada objek kita ambil sisi yang menegak macam ni. Dan pada image pun kita ambil sisi yang sama, maksudnya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau kata panjang sisi objek ni adalah 4 dan panjang sisi image adalah 6. Jadi kita boleh letak nilai nak cari faktor skala kita boleh cari itu dengan 6/4. Contoh, kita ambil panjang sisi. Okey, jadi dengan adanya faktor skala ni, kita boleh tentukan objek dia sama, saiz objek dia akan jadi berbeza. Okay, kita boleh tengok dekat sini dalam jadual ni dia bagi bila nilai K ataupun faktor skala dia lebih besar daripada 1, nilai K dia lebih besar daripada 1, saiz image akan jadi lebih besar. Dan dia akan duduk bersebelah yang sama dengan objek. Okay, jadi kita boleh bayangkan macam ni. Nilai K ni, contoh satu timeline, satu nombor, satu garis. Okey, kita anggapkan K kita kat sini. Contoh, anggapkan dia adalah kosong. Bila dia lebih besar daripada 1, makna dia duduk di antara sini. Image dan objek dia akan duduk di sebelah yang sama. Dia lebih besar daripada positif 1. Image dia akan jadi lebih besar. Contoh, satu palang ni, image dia bagi suatu objek. Contoh ni adalah 3, 2, 1. Jadi, contoh image, objek dia dekat sini. Dan image dia yang ni. Yang ni objek, yang ni adalah image. Jadi, image dengan objek dia akan duduk di sebelah yang sama. Dan dia tidak terbalik ataupun kalau dia menegak ke atas, objek dia menegak ke atas, image pun akan menegak ke atas. Macam tu. Jadi, bila nilai K lebih besar daripada positif 1,
Image dia akan jadi lebih besar daripada objek dan kedudukan image dan objek adalah pada sisi sebelah yang sama. Macam ni. Okey, seterusnya bila nilai K sama dengan 1. Bila nilai K sama dengan 1, maka saiz objek sama dengan saiz image akan jadi sama dengan saiz objek. Contoh, 1/3 ABC. 1/3 ABC dan image dia adalah 1/3 ABC juga. A prime, B prime dan C prime. Okey. Bila kita nak cari nilai K, contoh, kalau nilai K sama dengan 1 ni mana dia? Contoh kat sini panjang AB 6, panjang A prime dan B prime pun 6. Jadi kita boleh tengoklah bahagi 6 bahagi 6, 6/6 sebab kita ambil panjang sisi image per dengan panjang sisi objek. Image per objek. Jadi 6/6 sama dengan 1. So bila nilai K sama dengan 1, makna dia saiz image dengan saiz objek adalah sama. Okey. Dan kedudukan dia duduk di kawasan yang sama sebab dia positif. K sama dengan positif 1, makna dia image dan objek duduk di sebelah yang sama. Okey, manakala kalau nilai K dia antara 0 hingga 1. Nilai K dia antara 0 hingga 1. Maksudnya dia dalam 0.1 hingga 0.9. 0.1 hingga 0.9. Okey, bila nilai K dia antara 0 hingga 0 hingga 1, maksudnya 0.1 hingga 0.9, saiz image akan jadi lebih kecil daripada objek. Tapi dia akan dia juga duduk di tempat yang sama. Contoh macam ni. Jadi mungkin saiz image lebih kecil daripada objek sebab dia duduk di antara 0 hingga 1. Dia duduk dekat sini. Jadi saiz image dia jadi lebih kecil daripada objek dan kedudukan dia di sebelah yang sama dengan objek. Okey, macam tu. Kemudian kalau dia punya nilai K dia antara 0 hingga negatif 1. Antara 0 hingga negatif 1. Okey, jadi saiz image ataupun saiz objek, saiz image akan jadi lebih kecil daripada objek. Okey, contoh sini objek. Objek dia yang ni. Kita kekalkan objek dia yang ni. Okey. Dan image dia dekat sini. Ini image untuk antara 0 hingga negatif 1. So, bila image dia akan jadi lebih kecil. Sebab apa? Kita boleh tengok. Dia punya garis dia ataupun kedudukan image tu dia akan berubah. Maksudnya daripada objek asal dia tegak ke atas. Tapi bila image dia antara 0 hingga negatif 1, image dia akan terbalik ke bawah. Macam tu. Dia akan jadi macam tu. So bila dia punya garis kita boleh buat macam ni lah. Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi terbalik. Seterusnya, itu tadi bila nilai K antara 0 hingga negatif 1. Kemudian kalau K sama dengan negatif 1, saiz dia akan sama. Cuma kedudukan dia terbalik. Contoh, saiz objek dengan saiz image sama. Cuma kedudukan dia terbalik. Macam itulah. Okay. Ni objek. Okay, sini objek dan sini adalah image. Jadi bila objek dengan image, dia punya faktor skala dia antara 0 hingga negatif 1. Objek dan image dia mempunyai saiz yang sama, tapi kedudukan dia terbalik. Contoh, objek dia tegak ke atas, image dia akan tegak ke bawah. Itu. Kemudian, kalau objek dia lebih kecil daripada negatif 1, maksud dia negatif 2 dan seterusnya. Okey, bila objek dia lebih kecil daripada negatif 1, jadi objek dia akan jadi lebih besar. Image dia akan jadi lebih besar. Macam tu.
lebih nampak dia lebih besar daripada objek. Image yang lebih kecil daripada negatif 1. Bila K lebih kecil daripada negatif 1, image kita akan jadi lebih besar daripada objek dan dia duduk bertentangan dengan objek. Maksudnya dia terbalik, dia duduk bertentangan. Tadi kalau nilai K lebih besar daripada positif 1, dia tegak dan kedudukan dia sama dengan duduk di sebelah yang sama dengan objek. Kalau dia kurang daripada negatif 1, image dia akan duduk bertentangan dengan di sebelah yang bertentangan dengan objek. Macam tu. Okey. Jadi kita boleh tengoklah kalau nilai K dia lebih besar ataupun dia punya nilai K dia macam ni. So kita boleh tahu dah image kita akan berbentuk macam mana. Macam tu. Okey, jadi kita boleh tengok kepada contoh 8. Dalam contoh 8, dia suruh kita perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Okey, dia bagi 3 objek. Objek ABC, objek RSTU dan objek LMN. Jadi nak cari, nak perihalkan suatu pembesaran, satu transformasi. Nak merihalkan pertama sekali kita kena sebut image yang mana. Image, contoh image ABC, A prime, B prime, C prime ialah image bagi objek apa? Objek ABC. Di bawah transformasi pembesaran, kena tulis di bawah transformasi pembesaran. Pada pusat, kena sebut pusat dulu. Pada pusat pembesaran. Pada pusat apa? X, Y. Kita kena tengok pada paksi X dan paksi Y. Pada pusat apa? Dengan faktor skala apa? Yang ni yang kita kena cari. Faktor skala berapa? K. Macam tu. Jadi image, kita kena sebut image yang mana. Dengan pusat dia berapa dan faktor skala dia berapa. 3 benda ni kita kena sebut dalam perihal pembesaran. Okay, nak cari dia punya pusat, nak cari dia punya skala, faktor skala dia. Okey, kita ambil pada contoh 8 tadi. Kita snip sikit supaya kita mudah nak conteng sebabkan ni dia kecil sikit buku teks ni. Jadi, okey, macam ni. Okey, bila kita dah dapat soalan macam ni, kita tengok objek ABC. Contoh, kita ambil objek ABC. Kita nak cari pusat pembesaran dulu. Kita nak cari pusat pembesaran dulu, iaitu nilai P. Nilai P dia berapa? Nak buat macam mana? Kita ambil pembaris. Kita ambil 2 bucu yang sepadan. Contoh, kita ambil bucu C dengan bucu C. Kita ambil bucu C dan bucu C. Kita tandakan, kita gariskan, sambungkan dia. Okey, kita sambungkan dia. Macam ni, contoh. Kita buat macam tu. So, dia akan dapat satu garis yang menghubungkan antara C dengan C prime. Seterusnya, kita ambil bucu B ataupun bucu A. Kita ambil bucu A contoh. So, kita ambil bucu A dan A prime yang sepadan. Ambil bucu yang sepadan. 2 bucu yang sepadan, kita tandakan dia. Kita gariskan dia, sambungkan dia. So, bila kita sambungkan dia, kita akan dapat 2 garis yang dua garis yang melintang, bukan melintang, apa namanya? Dua garis yang bertemu. Dia akan ada satu pertemuan dekat satu titik. 2 garis ni dia akan bertemu pada satu titik, iaitu titik apa? Kita boleh tengok dekat sini. Titik ni. Kita akan nampak kat situ. Okey, jadi dah dapat satu titik macam ni. Kita tengoklah dia punya nilai pada paksi X.
Nilai paksi X dia berapa? Okey, tengok. Dia punya skala dia 0, 1, 2. So, negatif 2 dan negatif 1. So, dia punya pusat pembesaran dia ialah, kita boleh tulis X, Y. X dia negatif 2, Y dia negatif 1. Okey, dah dapat dah nilai P ataupun ni pusat pembesaran. Nak cari faktor skala. Nak cari faktor skala, kita boleh ambil panjang sisi ataupun jarak antara pusat. Jarak daripada image dan objek ni kepada pusat. Okay, kalau nak ambil panjang sisi. Okay, contoh panjang sisi objek, kita ambil panjang sisi AB. Dekat image pun kita ambil sisi yang sepadan, iaitu A' dan B'. Okay, jadi panjang sisi objek ialah berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, panjang sisi objek AB 4. Panjang sisi A', B' pada image. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi nak cari faktor skala, kita ambil panjang sisi image per dengan panjang sisi objek. Iaitu image kita dapat tadi 6. Objek kita dapat 4. So jawapan dia kita akan dapat 3/2. Jadi kita boleh dapat dah dekat situ. Jadi bila dah dapat macam ni, nilai K kita dah ada 3/2. Jadi kita boleh tulis lah A', B' dan C' adalah image bagi objek. Adalah image bagi objek apa? ABC. Dengan di bawah pembesaran. Tulis di bawah pembesaran pada pusat apa? Tulis pusat. Kena tulislah pusat negatif 2, negatif 1. Dengan faktor skala. Dengan faktor skala 3/2. Kita akan tulis penuh macam tu. Okey, jadi dah selesai lah. Okey, dapatlah satu. Kita dah perihalkan untuk contoh A. Dan contoh B, C pun sama juga. Kalau nak cari pusat pembesaran, ambil dua bucu yang sepadan. Contoh, kita ambil bucu T dan T', R dengan R'. Macam tu. Ambil dua bucu yang sepadan. Lepas tu, dah dapat pusat pembesaran, kita cari faktor skala. Kita cari faktor skala, kita guna formula tadi. Panjang sisi image per dengan panjang sisi objek ataupun jarak image daripada jarak antara image dengan pusat per dengan jarak antara objek dengan pusat pembesaran. Sebab kita dah cari pusat dia dah. Jadi kita boleh tahu dah jarak antara image dengan pusat dan objek dengan pusat. Okey, macam tu. Itu kita nak perihal. Okey, seterusnya kita tengok kepada okey, seterusnya kita tengok kepada, kita dah tahu dah nak lukis, dah tentukan macam mana nak tentukan faktor skala, macam mana nak tentukan kita punya pusat pembesaran daripada gambar rajah ataupun objek dan image yang dia bagi. Okey, kalau dia bagi faktor skala, dia suruh kita tentukan mana satu objek, mana satu image. Okey, jadi kita kena ingat yang faktor skala tu ada berapa bentuk. Ada berapa. Kalau dia besar, dia lebih besar daripada ini, apa jadi dekat image dia. Okey. Jadi kita tengoklah dekat soalan contoh 9. Faktor skala K sama dengan 2/3. Jadi bila K sama dengan 2/3, maksud dia nilai K tu lebih kecil daripada 1. Bila lebih kecil daripada 1, image dia akan jadi lebih kecil. Okey, kita tengoklah antara objek rajah A dengan rajah B. Mana satu image, mana satu yang lebih kecil, itu adalah image dia. Okey, macam tu juga dengan contoh B, iaitu K sama dengan negatif 1/5. Okey, negatif 1/5 maksud dia lebih kecil daripada 1. Bila lebih kecil daripada 1, saiz image jadi lebih besar. Okey, so kita tengoklah dekat mana saiz image yang lebih besar. Antara R dengan S, image rajah mana yang lebih besar, itu adalah image dia. Macam tu, mudah sahaja. Okey, untuk contoh 10, dia suruh lukis image
bagi setiap objek yang berikut dengan faktor skala yang dia dah bagi dan pusat pun dia dah bagi dah kat mana. Okey. Jadi nak lukis, kita kena tengok dulu faktor skala dia macam mana. So bila kita boleh tahulah image kita tu kita nak lukis bentuk dia macam mana. Besar ke, kecil ke, macam tu. Okey, jadi nak lukis kena tengok faktor skala. Okey, faktor skala dia lebih besar daripada 1. Faktor skala dia sama dengan 2. Maksud dia lebih besar daripada 1. Bila faktor skala lebih besar daripada 1, saiz image akan jadi lebih besar. Okey, saiz image akan jadi lebih besar. Kita tahu dah image kita lebih besar. Dan kita boleh lukis. Nak lukis macam mana? Kita tengok. Dia dah bagi dah faktor skala. Dia dah bagi dah faktor skala. Jadi kita boleh cari saiz image. Contoh kita nak ambil panjang sisi ataupun jarak. Kita ambil jarak antara jarak daripada pusat pembesaran. Okay, contoh ni adalah objek. Dia bagi ni objek. Jadi jarak dia, contoh jarak antara P ataupun pusat pembesaran dengan objek ni satu bucu. Bucu pada objek ialah 2. Okay, jadi kita dah dapat dah. Guna formula K sama dengan image per objek. Kita dah dapat dah nilai K. Iaitu 2. Image yang kita nak cari. Objek kita dapat juga panjang ataupun jarak antara pusat dengan objek ialah 2. Jadi image kita berapa? Okay, so bawa 2 ni ke atas. Dia akan jadi darab. So 2 darab 2. Kita akan dapat panjang ataupun jarak image iaitu 4. Maka jarak P dengan jarak kepada image ialah 4. So kiralah 1, 2, 3, 4. Okey, so bucu yang pertama duduk dekat sini 4. Macam tu. So kita akan buat juga untuk ke semua bucu yang ada dan kita boleh sambungkan dia. Ataupun kita akan sambunglah. Dia akan sambung macam tu. Jadi kita akan dapatlah dia punya bentuk image. Sama juga untuk contoh B. Contoh B kita kena tengok dulu dia punya faktor skala dia. Faktor skala dia lebih besar atau lebih kecil. Okey, contoh. Dekat sini K dia sama dengan negatif 3/4. Maksud dia K lebih kecil ataupun dia duduk di antara 0 hingga negatif 1. Bila duduk di antara 0 hingga negatif 1, image dia jadi lebih kecil. Image dia jadi lebih kecil. So dia duduk di antara 0 hingga negatif 1. Jadi dia saiz image lebih kecil. Image dia jadi lebih kecil. Bila lebih kecil, kita carilah. Macam yang kita buat dekat contoh A tu. Dia bagi faktor skala kita ialah negatif 3/4. Kita nak cari image. Yang dia dah bagi objek. Okay, panjang. Contoh nak ambil panjang sisi. 1, 2, 3, 4. Panjang sisi untuk sisi yang objek ialah 4. So jadi kita perkan image per 4. Macam tu. Jadi bawalah 4 ni ke depan. Jadi darab. So 4 darab negatif 3/4. Kita akan dapat panjang image dia ialah 3. So kita boleh agaklah daripada sini. So 3. 1 jarak daripada pusat ke sisi ataupun panjang sisi dia adalah 3. So kita boleh kira. So kita boleh buat macam ni. So kita boleh tahulah dekat mana dia punya image dia tu. Macam itulah. Kita akan dapat dia punya panjang image dia. Kita akan dapat image dia. Contoh, image dia akan jadi lebih kecil daripada objek. Okey, itu macam mana kita nak lukis. Contoh sebelah pun sama. Bagi image dan dia bagi faktor skala dan juga pusat. Jadi kita boleh tengoklah. Kita dah ada pusat pembesaran dan kita dah ada faktor skala. Kita cuma cari untuk panjang sisi image sahaja. Okey, macam tu. Okay. Selesai untuk tajuk hubungan antara pembesaran dengan keserupaan. Yang mana kita dah belajar macam mana kita nak cari
faktor skala dan macam mana kita nak tentukan pusat pembesaran dan macam mana kita nak lukis satu imej melalui pusat pembesaran dengan faktor skala yang diberi.